Waalaikumsalam. Saat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sebelum kita mulakan, sama-sama kita niat iktikaf supaya kita dapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, pahala menuntut ilmu dan pahala kita iktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi beri ruang dan peluang kepada kita untuk merasai nikmat kehidupan dunia ini. Masih lagi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita satu peluang yang sangat besar dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam suka ataupun tidak. Kerana ada manusia apabila ada nikmat, peluang daripada Allah untuk beribadah kepada Allah, lalu dia rasa ini adalah satu beban. Solat adalah satu beban. Ada tak orang rasa macam tu? Solat adalah satu bebanan. Kalau tak ada solat dalam hidup, kan senang, betul tak? Tak payah pergi masjid, tak payah ambil wuduk. Sebab apa? Kita siapa di muka bumi ni? Asasnya kita siapa di muka bumi ni, dan untuk apa kita didatangkan di muka bumi ini. Ini tujuan kita. Untuk apa kita berada di atas muka bumi ini? Kalau dalam lagu boleh nyanyi lah. Alih dalam masjid. Dalam lagu lah. Rasa kalau Tok Iman dia tahu lah lagu ni. Lagu dia punya gini. Untuk apa kita bertemu, tahu tak? Jika hanya penuh derita. Tu. Maka tuan-puan, Allah bagi peluang kepada kita di atas muka bumi ini adalah satu anugerah. Betul tak? Satu anugerah.
Dahulu Allah jadikan manusia bermula daripada mana? Bermula daripada mana manusia? Daripada syurga. Jannah, daripada syurga. Siapa? Bapa kita, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Sebelum dicipta, Allah bagi tahu kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan malaikat jawab, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Siapa sebut? Allah sebut. Mu tak tahu benda aku tahu. Tak? Tapi kita apabila di atas muka bumi ni, kita banyak buat-buat tahu, sehingga kan terpapar kejahilan yang ada dalam diri kita. Betul? Banyak benda dalam hidup ni kita tunjukkan diri kita bahawa aku tahu benda ni, aku tahu benda ni, aku faham benda ni, aku tahu benda ni. Last orang, contoh, saya bukan cikgu, ini cikgu. Saya cakap tentang matematik darjah 5. Saya cakap, contoh kalau cikgu mengajar darjah 5 lah, jangan cikgu Nafi pula. Tak, saya mengajar sekolah menengah. Jangan cikgu. Contoh, kan, saya tunjuk pandai, silibus darjah 5 macam ni, dan perlu buat macam ni, macam mana nak skor, periksa untuk lulus. Cikgu tengok je saya, dia ni betul ke tak ni. Faham? Sebab apa? Kita banyak bercerita benda yang kita tak tahu. Maka tuan-puan, malaikat sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, mu tak tahu apa yang aku tahu. Qala inni, Allah kata, Allah menyebut qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu, mu tak tahu apa yang aku tak tahu. Mula-mula Allah sebut kepada makhluk dia yang bernama malaikat. Jadi kalau kita kata makhluk dia yang mula-mula malaikat, kan, Allah sebut kepada malaikat, kita dulu ke malaikat dulu? Manusia dulu ke dicipta ataupun malaikat dulu? Sudah pasti malaikat dahulu. Hukum akal, malaikat dululah, kan. Anak dengan ayah, hak mana dulu? Ayah dululah. Telur dengan ayam, siapa jumpa jawapan? Ada tak jumpa jawapan dalam masjid ni? Kita buka sesi debat, belah ni telur dulu, belah ni ayam dulu. Saya rasa siapa pagi esok, dah pergi ngundi esok. Nak letih dah. Nak jumpa jawapan telur dulu dengan ayam dulu. Tetapi dalam dunia ni Allah menciptakan manusia. Ada manusia yang dicipta bukan dengan air mani. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Siti Hawa bukan dengan air mani. Siapa lagi? Nabi apa? Nabi apa? Isa. Buat pasal ni tengok. Nabi Isa, dia tidak memiliki bapa. Orang Islam memiliki akidah yang sangat kuat, dan dia kuat kejap. Dia tahu bahawa Allah menciptakan manusia tidak semestinya dengan air mani. Tetapi kalau kita tidak merujuk kepada Al-Quran, kepada sains, kita akan kata bahawa tidak akan lahir manusia di atas muka bumi ini kecuali ada disatukan di antara ibu dan bapa. Betul tak? Penting tak ilmu? Ilmu sangat
sangat penting. Jadi tuan-puan, malam ni tajuk sambungan dia adalah balasan orang yang meratapi simati dan ganjaran hadapi balak yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya, saya membaca kitab ini, tuan pengarang dia tulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Rumi sahaja. Mungkin untuk elak daripada terjatuh, kan? Kalau jatuh pun terhindar daripada, selamat daripada ada ayat-ayat Al-Quran, matan-matan isi-isi ayat Al-Quran. Jika jatuh ataupun tercarik, maka tak tertanggung satu bebanan. Jadi dia tak masukkan dalam kitab dia. Sebab ini sebenarnya bacaan yang ringan. Kita duduk rumah seorang boleh baca, kan? Nabi sebut apa? Akan dikeluarkan orang yang meratapi, yakni meraung. Dia menangis, dia meraung, bukan setakat menangis, dia meraung kematian daripada kuburnya dalam keadaan dipakai kasut dan pakaiannya daripada minyak api neraka. Manusia ini yang kita dah baca, dia akan dipakai satu kasut, satu kasut daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki minyak. Kemudian kedua-dua tangan dia berada di atas kepalanya sambil memanggil-manggil, lalu para malaikat pun menyahut. Dia panggil malaikat, lalu malaikat menyahut. Ya, malaikat sambut. Dia panggil malaikat sambil berkata, amin. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Inilah sindiran bagi orang yang meratap apabila berlaku kematian. Tuan-puan, kalau kita lihat dalam hadis, dia pelbagai riwayat, dan dalam ni adalah kitab Tanbihul Ghafilin, iaitu peringatan bagi orang yang lalai. Dia tidak jauh seperti mana kitab Fadail A'mal. Fadail A'mal, kelebihan untuk kita beramal, kan? Galakkan untuk kita beramal. Maka dalam ni dia nak bagi tahu kepada kita bagaimana situasi ataupun keadaan manusia yang meratap, meraung. Tuan-puan tahu, satu tempat dia siap ada satu persatuan lagi, macam kita zanji, kan? Zanji, kalau ada buat cukur rambut, cukur nyambut baby, dia ada jemput satu kumpulan zanji. Di zaman jahiliyah dia ada satu kumpulan meratap. Kumpulan meratap, kumpulan yang paling kuat meratap. Kumpulan ini dibayar lagi mahal. Dia bayar lagi mahal berbanding kumpulan yang meratap slow. Contoh, dipanggil jemput, dia menangis macam ni, dia tu bayar rendah sikit. Yang mahal dibayar serik baju, carik baju, tu mahal. Ada persatuan, okay? Bukan persatuan zanji je, ada persatuan meratap. Dan dilarang oleh Islam. Ini dilarang oleh Islam. Kemudian sabdanya lagi, suara yang paling buruk di sisi Allah ialah dua perkara. Yang pertama, suara yang paling buruk di sisi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua perkara. Yang pertama, ada suara yang disebut oleh Rasulullah, iaitu yang pertama, suara yang meraung, meratapi kematian, dan kedua, suara seruling syaitan. Ini kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tiada seorang pun yang akan diseksa dengan dosa orang lain. Tak ada orang diseksa sebab dosa orang lain. Contoh, si A minum arak, saya kena seksa. Tidak ada. Tidak ada. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Tidak ada, tiada seorang pun
yang akan diseksa dengan dosa orang lain, melainkan macam mana? Melainkan mayat itu diseksa dengan sebab tangisan ratapan penghuni rumahnya. Ini siapa sebut? Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-puan, kita perlu tahu benda ni, perlu bagi tahu kepada anak, perlu bagi tahu kepada isteri, perlu bagi tahu kepada kawan dan sahabat kita. Ini diceritakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Apabila disebut namanya oleh mereka itu dengan tangisan, maka malaikat Zabaniyah akan memukulnya dan berkata, engkau telah disebut oleh warismu dengan sifat ini. Lalu si mati berkata, aku sekarang tidak berdaya dan terlalu daif. Waktu tu macam mana tak daif, tak terdaya, tidak boleh lagi nak solat, tidak boleh lagi nak keluarkan zakat, tidak boleh lagi menunaikan haji, tidak lagi boleh melaksanakan puasa, tidak boleh lagi baca Al-Quran. Maka tuan-puan, di ketika itu, di saat itu, manusia berkata kepada malaikat Zabaniyah, dia kata, aku tak daya, aku tidak ada daya wahai malaikat. Engkau telah disebut oleh warismu dengan sifat ini. Mana? Meraung yang dia sebut tadi. Lalu si mati berkata, aku sekarang ini tidak berdaya dan terlalu daif. Tuan-puan, di sinilah, di muka bumi inilah peluang untuk kita beribadah. Bagi pendidikan kepada anak, bagi pendidikan kepada isteri, bagi pendidikan kepada keturunan kita, supaya kita tidak tinggal keturunan yang jahil, keturunan yang jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhir-akhir ini, walaupun anak isteri jahil, kita tidak merasakan itu satu benda yang besar, malang untuk kita tinggal. Tetapi apabila tidak cukup harta dunia, tidak cantik pada wajahnya, tidak cantik pada pakaiannya, tidak memiliki harta benda dunia, itulah kita rasa kejahatan ataupun malang yang kita tinggal di atas muka bumi ini. Maka tuan-puan, sahabat semua, muslimin dan muslimat, kita perlu bagi pendidikan. Antara nafkah daripada seorang bapa, yang pertama adalah makan dan minum, pakaian, tempat tinggal. Itu zahir. Kemudian ilmu yang memberi manfaat. Kemudian kasih dan sayang untuk anak dan isteri. Inilah nafkah yang perlu diberi. Ramai orang bagi nafkah tentang dunia. Makan bagi, minum bagi, duit bagi, tempat tinggal bagi. Tetapi lupa bahawa kita perlu bagi pendidikan, kerana nafkah adalah di antaranya, iaitu pendidikan. Kasih dan sayang, kita terlalu sibuk dengan kerja kita, dengan urusan kita. Kita lupa bahawa kita belum tunai kasih dan sayang. Kita tak tanya macam mana kesihatan, macam mana rasa kasih dan sayang. Kita tengok dia kurang kasih sayang, kita tak hiraukan. Ini adalah tanggung dan jawapan yang kita perlu dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu si mati berkata, aku sekarang tidak berdaya dan terlalu daif. Maka malaikat Zabaniyah berkata, mengapa engkau tidak mengajarkannya? Malaikat Zabaniyah tanya, mengapa engkau tidak bagi tahu? Mengapa kau tak mengajarkannya? Yakni mengingatkannya, bagi tahu kepada keluarga kita. Anak sedih boleh. Sahabat-sahabat Nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat bersedih. Anak Rasulullah, dia bersedih. Isteri Rasulullah, dia bersedih. Itu fitrah, tak ada masalah nak bersedih. Tetapi meratap, menyalahkan takdir Allah, sehinggakan mengapa Allah matikan dia, mengapa Allah ambil dia, mengapa Allah buat macam ni.
Mengapa Allah jadikan kemalangan? Di situlah kesilapan yang besar. Sebenarnya kita telah melangkaui apa yang ada pada diri kita, iaitu yang ditentukan oleh Allah, qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah. Setelah kita berada di dalam perut ibu kita selama 120 hari, ditentukan oleh Allah, diperintah malaikat, ditiup roh, kemudian diperintah untuk tulis bagaimana nasib ketika hidup, bilakah kau mati, bagaimana rezeki engkau. Inilah telah disusun dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan keadaan orang yang meratapi itu di dalam neraka. Ni tadi orang yang mati, ni keadaan orang yang meratap. Hak duk nangis ni, hak duk meratap ni, kan? Macam mana pula ni Nabi nak bagi tahu kepada kita macam mana orang yang meratap berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang orang yang meratapi kematian di dalam neraka itu dalam keadaan dalam dua barisan. Dia duduk dalam dua barisan. Satunya di sebelah kanan ruang neraka dan kedua adalah berada di sebelah kiri neraka. Dalam keadaan meraung-raung, mereka seperti pekikan keldai dan anjing. Kita tengok anjing macam mana dia meraung, keldai macam mana dia meraung. Begitulah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita manusia yang masih hidup, bagaimana mereka yang berada di dalam neraka, yang ketika mana berada di dalam neraka, ketika di dunia dahulu dia meratap apabila berlaku kematian. Diceritakan oleh Rasulullah, manusia ini dia beratur dalam dua barisan. Di barisan kiri neraka dan di kanan neraka, dia sedang meraung-raung seperti mana meraungnya anjing-anjing, meraungnya keldai-keldai. Begitulah diumpamakan kepada kita manusia yang meraung, meratap apabila berlakunya kematian saudara maranya. Ini adalah ilmu, bergantung kepada kita nak ataupun tidak beramal dengan ilmu yang kita dengar. Summum bukmun umyun fahum la yaqil. Sampai satu masa nanti Allah akan butakan mata kita, Allah akan pekakkan telinga kita, Allah akan bisukan mulut kita, lidah kita. Lalu kita bertanya, ya Allah, kenapa ketika di dunia dahulu aku melihat, tetapi hari ini kau butakan mata aku, ya Allah? Ketika di dunia dahulu aku mendengar, kenapa hari ini kau pekakkan aku, ya Allah? Itu adalah sebaliknya. Apa sebaliknya? Sebaliknya adalah ketika kita hidup, kita memekakkan telinga kita, kita butakan mata kita, kita bisukan lidah kita, mulut kita. Maka tuan-puan, manusia ini dia akan menerima akibat. Allah akan butakan matanya ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai simbolik bahawa ketika hidup dahulu kau pernah jadikan diri kau sebagai manusia yang buta. Ada orang dia tak cacat, dia tidak cacat, dia lipat kaki letak dalam seluar. Saya tengok satu video, dia letak dalam seluar lipat kaki. Tak? Ni tangan ni, letak dalam baju. Takkan saya nak buat. Esok tak buat contoh boleh tak? Dia letak dalam baju ni, dia umpamakan dia cacat, dia minta minta duit. Tak, minta duit. Manusia seperti ini, itu yang kita nampak secara zahir, jahat dia, buruk dia. Tetapi yang kita tak perasan atas muka bumi ini, ramai mana manusia dia membutakan mata dia, dia pekakkan telinga dia, dia bisukan mulut dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi.
kata Rasulullah. Tak sempurna iman seseorang sehingga dia rasa kasih dan sayang dia pada saudara mara dia. Maknanya apa? Kita perlu bagi nasihat, tegur. Sebab kita kasih dan sayang, ada rasa kasih dan sayang. Saya sentiasa baca, Tok Imam sentiasa baca pada pagi Jumaat dalam surah Sajadah, ketika manusia berada dah balik kepada Allah, dengar satu ayat Al-Quran akan dibaca ketika itu, manusia akan baca ketika itu, dan manusia akan dapat hanyalah tamanni, iaitu angan-angan yang tidak akan dapat lagi. Inilah manusia banyak buat di atas muka bumi, pendedahan aurat. Dia buta mata dia, dibutakan, dia pekakkan telinga dia. Dia tahu daripada ayat Al-Quran disuruh tutup aurat dengan sempurna, lalu dia dedahkan aurat, dia free hair, dia buka pakai lengan pendek contoh bagi perempuan, lalu dia hidup dalam keadaan demikian walaupun dia tahu perlu tutup aurat, perlu jaga aurat dia. Saya dalam satu cerita kan, seorang non-Muslim, dia cerita dia masuk Islam, lalu ditanya kepada dia, mak dia tanya dia, ayah dia nak mak dia ni masuk Islam juga. Kan, satu cerita macam mana dia nak mak dia ni masuk Islam, dan mak dia tanya, sebab apa orang Islam ni kena tutup aurat? Tuan-puan, kita nak berdebat dengan non-Muslim, kadang-kadang kita tak perlu bawa hujah Al-Quran. Tak perlu. Sebab dia bukan sampai tahap beriman lagi kepada kitab, tak sampai lagi. Kan? Melainkan dia ateis. Kalau dia ateis, sebenarnya kalau ateis ni, dia dah ada sebahagian dah, separuh iman dah ada. Sebab apa? Dia menafikan segala Tuhan. Ateis. Kan? Betul tak ni? Ateis. Ateis orang yang tak ada Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Ada sikit dah tu. Kan? Ada sikit la ilah, tak ada Tuhan. Orang ateis dah ada sikit. Cerita orang ni, mak dia ni tak masuk Islam, dan mak dia non-Muslim. Dia tanya, sebab apa orang Islam kena tutup aurat? Sehingga kan ayah dia hantar dia belajar di luar negara, pergi belajar agama supaya balik dapat jawapan soalan daripada mak dia tanya ni. Sebab mak dia ni tanya semua ustaz dekat masjid, dekat surau, tanya, tapi tak boleh nak jawab. Dia jawab dengan hujah Al-Quran. Kan? Hujah Al-Quran. Suruh pakai jilbab besar, suruh pakai jilbab, suruh menutupkan aurat, labuhkan jilbab. Okey, ayat Al-Quran. Tapi orang non-Muslim ni tak nak benda tu. Okey, betul lah ada pahala akan datang, tetapi dia nak secara logik akal. Guru saya pesan dulu, kalau kita nak berhujah dengan orang non-Muslim, kita perlu berhujah dengan alam. Perlu berhujah dengan alam. Kalau jika dia ni sujud kepada bintang, ataupun dia sujud kepada matahari, siapa yang kekal? Ada kekal? Matahari kekal? Hari ni dia ada, sekarang dia ada, tadi dia ada, sekarang dia dah tenggelam. Kekal? Tak kekal. Boleh tak dia jadi seperti mana dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatum wala naum. Allah, dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Matahari ada pagi besok, dan dia akan tidak ada pada waktu malam. Orang sembah api, sebelum ini api ada tak? Tak ada. Dan dia boleh mati. Dan sirah Rasulullah pernah menunjukkan api pernah padam. Majusi kan? Nak menyebut bahawa semuanya tidak kekal. Kita perlu bawa benda tu supaya apa? Hujah-hujah ini dapat mematikan. Lalu anak muda ini pergi belajar untuk jawab soalan mak dia ni. Macam mana? Dia balik kepada mak dia,
setelah dia belajar untuk dapat satu jawapan. Kalau kita tengok senang jawapan, lalu dianalogikan dengan kehidupan ini. Dia tidak bawa hujah-hujah daripada hadis dan Al-Quran. Dia hanya bawa analogi. Contoh satu benda yang berharga, bernilai. Kita tengok benda yang berharga, tuan-puan, dalam masjid ini, dalam masjid ni ada tak yang memiliki istana yang berharga 1 million? Ada tak? Kalau ada pun tak berani nak jawab. Ya kedok boleh tak harga 1 million, 5 million contoh kan? Sebab benda yang sangat mahal. Dan kalau kita tengok makanan, apabila jatuh di atas tanah, buka-buka coklat mahal, kita beli di Cameron Highland contoh, di Langkawi, balik mahal coklat ni, buka jatuh, orang ambil balik tak nak makan? Ambil balik tak? Tak ambil dah. Sebab dia kotor. Dia bagi tahu kepada ibu dia, wahai ibu, inilah perumpamaan orang Islam, Muslim, perempuan Muslim. Cantiknya dia, indahnya dia, terpelihara dengan tutupnya aurat. Yang akan melihat dia hanyalah suami dia. Yang akan melihatnya adalah seorang suami yang beruntung, dipelihara oleh seorang wali yang namanya ayah. Ditutup dengan pakaian yang penuh daripada atas sampai bawah. Inilah nilai seorang wanita di sisi Islam. Terpegung ibunya, lalu masuk ke dalam agama Islam. Tuan-puan, inilah kehebatan apabila diberi kefahaman dengan cara yang betul. Maka dalam kisah ini, apabila manusia tetap bagi tahu kepada keluarganya, dia akan menyesal, dia akan bawa sesalan. Dan dia sendiri kalau jika tidak menuntut ilmu, dia sendiri akan berhadapan dengan satu penyesalan yang sangat besar apabila ketika mana dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan, perumpamaan manusia balik kepada Allah, terbaring kaku seorang manusia itu, lalu dia bersedia untuk berhadapan di hadapan, dia nak balik, nak berpisah daripada dunia ke alam barzakh. Di sini dilema ini akan datang segala amal, yang pernah dilakukan di atas muka bumi ini. Jika di atas muka bumi dia pernah mensisihkan hidup, dia pernah buat maksiat, dia tidak bertaubat, tidak balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia akan menyesal dan dia akan bawa penyesalan itu balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in tawwabun. Semua anak Nabi Adam ini melakukan kesilapan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik pelaku kesilapan itu tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi mana tidak keluarnya matahari di sebelah barat, selagi mana nyawa tidak sampai ke halkum, maka di sini masih ada lagi peluang untuk kita bertaubat dan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, tersambung lagi dalam pada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang balasan orang yang bersabar. Lalu Rasulullah sebut bagi balasan nikmat syurga, kenikmatan, kelazatan bagi orang yang sabar berhadapan dengan ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dapat apabila meninggal seorang anak, lalu dibawa ruhnya oleh malaikat ke langit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wahai malaikatku, mengapakah engkau tinggalkan hamba-Ku dan mengambil anaknya serta buah hatinya, sedangkan dia mengetahui. Malaikat berkata, wahai Tuhanku, aku tinggalkan dia dengan keadaan dia sabar menerima qada-Mu. Di sini berkaitan dengan qada dan qadar. Ketetapan Allah. Qada, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar, pelaksanaan. Di sini panjang perbahasan qada dan qadar. Ketetapan Allah, bangsa. Kita lahir-lahir bangsa Melayu, boleh tukar tak? Tak nak tukar tak? Saya nak turun bahasa Cina, boleh tak? Mungkin mata sipit boleh lah. Orang tengok, dah mana kau suka kau nak nampak mata tu? Orang kata saya. Memang keturunan anak saya, mata kau senyum, kau sipit mata. Tengok. Dia tak dah jadi. Kau suka kau. Tak ada. Semakin suka, semakin tak nampak mata. Tapi dia nampak kita. Tu. Kita nampak kita kan. Maka tuan-puan, qada, ketentuan qadar Allah. Qadar Allah, Allah dah tulis dah. Mu ni turun daripada keturunan mana lagi. Allah tulis siap dah. Qadar, lahir kita daripada keturunan mana. Siap. Tu tak boleh nak ubah. Mati, tak boleh nak ubah dah. Lahir bila, tak boleh nak ubah dah. Ada yang Allah bagi kekuatan kepada kita dengan doa. Doa silahul mukmin. Doa senjata bagi orang mukmin. Kita sakit, buat sembahyang hajat. Betul tak? Ini diajar dalam Islam. Jangan pula berzina. Jangan pula berzina. Orang tanya, dapat apa muzina? Allah dah tetap dalam qada dan qadar. Dia jawab, Allah dah tetap dalam qada dan qadar. Sebab tu saya berzina. Dah sebab apa pilih kerja ni jadi GRO? Sebab Allah tetap dah saya dalam Lauh Mahfuz, qada dan qadar. Saya hidup jadi manusia berzina. Tidak. Allah bagi peluang kepada kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Qada dan qadar. Dalam bab qadar, walaupun di dalam qadar dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, saya nak habiskan sikit lagi. Kemudian, wahai malaikatku, mengapakah engkau tinggalkan hamba-Ku? Sebab apa mu tinggalkan hamba-Ku? Mak dia ni kan, dan mengambil anaknya. Matikan anaknya. Mak saya, berlaku juga kepada mak saya, diambil anak ketika kecil. Adik saya tak sampai beberapa tahun pun, lahir tak sampai beberapa tahun, dia sumbing kat sini. Orang panggil apa? Dia minum, dia makan pakai wayar. Dia meninggal ketika kecil lagi. Saya tak pasti umur berapa, tapi kecil. Dan dia tinggalkan ibunya di atas muka bumi ini. Situasi ini berlaku kepada keluarga saya. Allah tanya malaikat, mengapa kau ambil anaknya, tapi kau tinggalkan hamba-Ku serta buah hatinya? Anak dia tu buah hati, kekasih. Tadi ada tak? Lahir ni tak sayang anak. Ada tak? Ada. Kalau tidak, tak jumpa pula di tangga masjid. Kalau tidak, tak jumpa pula di tong sampah, di kerumun, oleh kerengga kan. Maka tuan-puan, sifat yang Allah bagi kepada seorang ibu, yang saya belajar dulu, guru saya pesan, guru saya bagi tahu, kenapa tidak dibagi tahu pun, wahai ibu, wahai bapa, kasihanilah anakmu. Tak perlu bagi tahu. Allah letak siap-siap dalam diri mak ayah rasa kasih dan sayang kepada anak. Tetapi dalam Al-Quran, Allah bagi tahu kepada manusia perlu jaga adab dengan ibu bapa. Uffin wala tanharhuma wala taqul lahuma Allah bagi tahu dalam Al-Quran, jangan kau cakap kasar dengan makmu, jangan kau cakap kasar dengan ayahmu, walaupun dengan sebutan Sebab apa?
kasih dan sayang Allah tidak bagi direct seperti mana seorang bapa sayang kepada anak. Maka kita perlu buat penerapan untuk anak kasih dan sayang kepada ibu dan bapa dia. Tuan-puan, inilah disebut dalam hadis sehingga kan Nabi sebut buah hati. Buah hati. Buah hatinya sedangkan dia mengetahui, malaikat berkata, wahai Tuhanku, malaikat berkata, aku tinggalkan dia dengan keadaan dia sabar. Dia ni seorang ibu yang sabar menerima qada'mu dan bersyukur di atas nikmatmu. Masya Allah, dia melihat benda ni adalah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, wahai Ridwan, malaikat Ridwan, binakan baginya satu rumah di dalam syurga di bawah arash, dan aku namakannya rumah sabar. Tuan-puan, orang yang mati anak lalu dia sabar, dia redha, Allah perintah malaikat Ridwan untuk membina satu syurga di bawah arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syurga itu diberi nama sabar. Maka tuan-puan, pada malam ini cukup sekadar itu dulu. Kita dapat apa yang kita dengar pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala buka lagi hati kita, buka lagi pintu hati kita untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat apakah ini berlaku, apakah pengajarannya, apakah pengajarannya. Kita melihat dengan di sana ada syurga, di sana ada nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam ni dapat kebaikan dan dapat keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta maaf masa yang lebih sedikit. Mudah-mudahan kita dapat buat dan laksana kebaikan peluang hari raya kita pada hari raya esok. Okay? Kita panggil hari raya. Okay? Hari raya kita Aidil Fitri, Aidil Adha, dan hari raya ini 5 tahun sekali. Maka tuan-puan turun dan pergi laksana tanggungjawab kita sebagai seorang masyarakat, seorang rakyat kepada negara ini, untuk kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بخير والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.